Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajmain wa khususan ila hadrati Syekh bin Aqil bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Baik, kita sambung ke surat 62. Isnan wasitun 62. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitab sunat tayamum. Sunat perkara. Mula-mula apa makna sunat? Buat dapat pahala, meninggalkannya tak ada apa-apa. Jadi ini sebaiknya kalau kita yang mengikut ke jalan kesufian, maka kita tak tinggalkan perkara ni. Iaitulah apa dia? Yang pertama, membaca bismillahirrahmanirrahim pada perbuatan. Macam wuduk jugalah, baca bismillah dulu. Tapi kalau tak baca bismillah, sah tak? Sah, tak ada masalah. Yang tak sah kalau tak niat. Niat tu yang rukun. Tapi membaca basmalah ini adalah termasuk di dalam perkara sunat. Atau yang pendeknya bismillah sahaja, itu namanya tasmiyah. Kalau penuh basmalah. Kedua, mendahulukan menyapu tangan kanan daripada tangan kiri. Sapu tangan kanan dulu, kemudian baru tangan kiri. Dan memulakan pihak atas dahulu daripada pihak bawah pada menyapu muka. Kalau tangan tadi dahulukan kanan dulu, tangan kanan atau tangan kiri. Dan kalau dia ambil tangan kiri dulu, sah tak? Sah. Tetapi khilaful aula, menyanggahi perkara yang sepatutnya. Sepatutnya mana? Sepatutnya kanan. Setengah pandangan kata makruh. Baik. Dan kalau bahagian sapu muka pula, mendahulukan pihak atas. Kalau dia buat bawah dulu boleh. Boleh dari bawah dia tolak ke atas. Boleh juga. Tetapi macam tadi juga, khilaful aula. Tidak dia buat sesuatu yang bercanggah dengan yang sepatutnya. Sepatutnya dari atas ke bawah. Cuma kita ulang balik. Sebab ada yang minta tunjukkan betul-betul macam mana tayamum tu. Cara nak lipat dia tu. Okey, kita tepuk kan. Tangan kanan dengan tangan kiri kita ni. Mula kita sapu muka lah, selesai. Bahagian tangan tu. Jadi bila bahagian tangan, mulakan dengan tangan kanan dulu. Maka yang sini dah ada debu, sini tak ada debu. Maka start sini, macam ni. Ini yang debu tangan kiri ni, sapu di belakang tangan kanan. Sapu, muslimat nampak begini. Sampai sini pusing. Pusing,
sebelah sini pula, sebab tadi atas bawah pula. Bawah tarik sampai sini, jangan seret sini. Sebab kalau seret sini, debu sini kena debu sini. Nanti jadi mustakmal. Jadi jangan sentuh ini. Tolak sini, ibu jari ni je tolak ke sini. Sebab apa? Sebab masa tarik sini ibu jari tak kena. Tolak sini, ni ibu jari bertemu ibu jari. Bila temu gini, ini pula lalu bawah. Lalu bawah dia pusing. Selesai. Itu. Sekarang angguk lah. Dapat debu macam mana dah? Silap habis. Kena praktis kan. Walaupun memang kita tak kena tayamum, tapi saya sajalah duduk kat bilik tak ada buat benda, daripada main game bukan PUBG buat benda, ambil debu, praktis, try buat tengok. Betul tak? Jadi tak? Kalau tak jadi muzakarah sama kawan-kawan, macam mana dah hari tu buat? Kan? Tengok-tengok 10 muzakarah, 10 berbeza pendapat. Yang ni kata gini, ni kata gini. Lah dah. Cek balik betul-betul. Baik, itu. Selesai dah. Ketiga, berturut-turut muwalat di antara menyapu muka dan menyapu tangan. Makna kata kalau tak berturut pun sah, kan? Tetapi turut. Gitu. Sunat meninggalkan cincin ketika menepukkan tangan pada tanah. Dia pakai cincin, sunat hukumnya cabut cincin tu masa tepuk tangan yang pertama. Okey, yang pertama kalau ada cincin sunat cabut. Kalau tak cabut sah tak? Sah, tak ada masalah. Cuma lebih baik cabut, hukumnya sunat. Itu untuk tepukan yang pertama. Okey, pada kali yang pertama dia kata. Adapun pada kali yang kedua maka hukumnya berubah, bukan sunat, wajib meninggalkannya. Saya ulang masa tepukan pertama dia pakai cincin, hukumnya sunat dia cabut. Kalau dia tak cabut, sah. Dengan cincin-cincin dia tepuk, boleh. Bagi tepukan yang pertama. Mana tepukan yang pertama? Untuk sapu muka. Bila tepukan yang kedua untuk sapu tangan, ada cincin kat jari, wajib buka. Bukan sunat dah. Sunat untuk tepukan pertama je. Untuk tepukan kedua bukan sunat, wajib buka. Tak buka tak sah. Sebab apa? Dia mesti ada sebab. Kerana debu yang lekat pada cincin pada tepuk yang pertama itu jadilah mustakmal. Masa kita pakai cincin tadi, kita tepuk yang pertama, jadi debu akan lekat di celah-celah cincin. Debu tu sah lagi sebab itu tepukan yang pertama. Bila kita tepukan yang kedua, cincin tak buka, jadi ni debu yang tadi ditepuk pada debu yang ni, debu ni dah jadi mustakmal sebab dah pakai kat muka tadi. Tepuk lagi sekali, mustakmal lah. Bila mustakmal, dia sapu kat tangan yang debu mustakmal, tak sah. Sebab debu tu dah digunakan. Situ ulama berijtihad. Jadi nak mudahnya cabut cincin siap-siap, senang. Tak ada nak keliru dah, kan? Perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Sekarang pula perkara yang membatalkan tayamum. Sebelum tu kita kena faham dulu bahawa tayamum ni bukan mengangkat hadas. Mengangkat hadas dua sahaja, hadas kecil dengan hadas besar. Untuk mengangkat hadas kecil itu dengan berwudu. Untuk mengangkat hadas besar dengan mandi wajib. Itu sahaja benda yang kaedah untuk mengangkat hadas. Adapun tayamum bukan mengangkat hadas. Banyak orang salah faham. Tayamum bukan mengangkat hadas. Tayamum hanya mengharuskan solat atau mengharuskan perkara yang terhalang kerana tak boleh mengangkat hadas. Jadi saya ulang, tayamum hanya mengharuskan perkara yang terhalang kerana tak boleh mengangkat hadas. Tak boleh mengangkat hadas kecil sebab apa? Sebab tak ada air untuk ambil uduk, ataupun tak boleh kena air, ataupun tak boleh mengangkat hadas besar, nak mandi wajib, nak kena mandi wajib pakai air, jadi air tak ada, ataupun badan tak boleh kena air, macam tadi juga sakit, maka mengharuskannya bila tak boleh kena air atau ketiadaan air, mengharuskan itulah namanya tayamum. Baik. Jadi tayamum hanya untuk membolehkannya solat. Jadi dia hanya fungsi untuk membolehkan solat saja, bukan mengangkat hadas. Dalilnya, jika sudah ada air, maka hendaklah mengangkat hadas.
padanya. Jadi banyak orang salah faham kan. Dia pakai yang tu sebab kadang kena tengok ada ketika dengan tayamum tadi wajib qada semula semayang. Ada ketika tak wajib qada. Nak tengok wajib qada tak wajib qada. Sebab apa? Sebab tayamum tadi dia hanya mengharuskan solat saja. Tapi bila dah keadaan kembali normal, wajib dia kena mengangkat balik hadas dia. Kerana hadas belum terangkat. Contoh macam ada orang dia bertayamum sebab mengangkat hadas besar. Katalah dia berjima suami isteri, kemudian masa nak mandi air tak ada. Ni nak semayang subuh, macam mana nak buat? Tayamum. Maka tayamum tadi hanya mengharuskan solat subuh. Kata pukul 9 pagi, pukul 10 tu air dah datang. Air dah ada balik. Maka dia tak boleh pakai tayamum pagi tadi. Wajib dia mandi wajib. Sebab apa? Hadas belum terangkat. Tayamum tadi untuk mengharuskan solat sahaja. Dan solat qada semula. Jadi kita tengok lagi mana yang kena qada, mana tak kena qada. Itu yang nak bagi nak faham yang tu dulu, bagi nampak apa beza hadas dengan tayamum. Contoh lagi. Bukan contoh. Yang pertama. Berlaku suatu perkara yang membatalkan tayamum. Berlaku suatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Apa saja yang batalkan wuduk, maka dia juga membatalkan tayamum. Apa perkara yang membatalkan wuduk? Ada berapa? Berapa? Perkara yang membatalkan wuduk. Itu kata dah ingat sampai bila-bila. Sampai mati ingat. Dia tak banyak, sikit je. 4. Ingat 4 tu. Apa dia yang pertama? Mana satu dulu pun tak kisah. Janji 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang. Dari depan kubul atau dubur. Tak kira lah keluar benda yang najis atau bukan najis. Sama ada suci ke, tak kira lah apa barang sekalipun. Kita buat masuk benda, masuk dalam punggung. Dia ambil Lego budak buat main. Dia masuk dalam tu. Lepas tu buat keluar, batal. Sebab apa? Sebab dia keluar. Tak kira lah kan? Tak kira. Keluar apa pun batal. Maksud dia begitu. Jadi wuduk batal, tayamum pun batal. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, lagi apa? Bersentuhan lelaki perempuan tanpa berlapik. Kan? Bersentuhan lelaki kulit dengan kulit. Jadi tayamum pun batal juga. Yang ketiga, gila, hilang ingatan, mana akal tak berfungsi, batal wuduk, batal juga tayamum. Yang keempat, terakhir, bukan tu. Kalau setubuh batal dah, dia sentuh. Yang keempat apa? Setubuh juga. Yang keempat apa dia? Itu masuk yang nombor 3 tadi. Tidur punggung tak tetap tu nombor 3. Ana pun dah pening lah. Bukan. Betul lah, tidur punggung tak tetap tu maknanya itu yang 3. Yang kedua, hilang akal batal wuduk. Ana pun pening lah ni. Tengok balik. Dengan kita pening. Jengkreng namanya. Yang pertama, bukan ni. Itu penting ngaji. Dalam ngaji lupa dah. Fardu wuduk kan dia. Mana ni sebab hadas kecil. Pertama, keluar sesuatu. Tu betul lah kita sebut tadi. Kedua, hilang akal. Betul lah. Hilang akal dengan sebab tidur. Betul lah tadi. Yang sebab tidur punggung tak tetap tu sebab hilang akal dia. Tapi dengan syarat tidurnya tu tak tetap punggung. Dia termasuk dalam nombor 2 tadi. Begitu juga pitam, mabuk, gila dan sebagainya. Masuk sekali dah tu. Yang tidur tak tetap punggung tu sekali. Jangan tambah nombor yang lain pula. Pening. Itu sekali sebenarnya. Yang ketiga, bersentuh kulit laki perempuan. Betul lah kita sebut. Yang keempat ni kita tak datang tadi kan. Kemaluan anak Adam. Yelah, kita jarang sentuh kan? Tak ingat. Menyentuh kemaluan anak Adam. Tapi kalau kemaluan bukan anak Adam, mana bukan anak Adam? Kan? Kucing, tak ada masalah. Nak pegang lembu sampai lari macam nak.
Kan? Dia pergi pegang. Tak batal wuduk dia. Dan tak batal tayamum dia. Yang menyentuh ni, menyentuh kemaluan. Tapi sentuh tu maknanya gini. Ingat. Kalau belakang ke siku ke dan sebagainya tak termasuk. Sini saja. Okey. Pening pula tiba-tiba. Baik. Mana lagi tadi? Hilang dah pula. Musuh apa? 60 apa? Oh sini. Okey, yang kedua bukan. Yalah, yang kedua melihat kaki. Okey, baik. Yang dikatakan batal wuduk, apa saja yang membatalkan wuduk, membatalkan tayamum. Tapi dengan syarat. Ada bait dia. Iaitu jika tayamum bertujuan untuk mengangkat hadas kecil. Masa dia niat tayamum tu, niat tayamumnya untuk mengangkat hadas kecil. Maksud mengangkat hadas kecil, mengharuskan solat. Sebab solat memerlukan hadas kecil tu, clear kan? Maknanya macam ganti tempat wuduk. Yang itu maka masuk dalam bab ni. Tapi kalau dia tayamum niat mengangkat hadas besar, niat mengganti tempat hadas besar, maknanya dia tak boleh nak mandi wajib, jadi dia tayamum. Tayamum tu ganti tempat mandi wajib. Maka tidak batal apabila terdapat perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Tayamum dia tu tak batal kerana tayamum dia untuk hadas besar. Yang ni batal sebab hadas kecil. Faham? Okey. Ada gak orang tanya, kalau tadiah dia jimat ni kan, suami isteri, jadi kompong wuduk batal. Lepas tu hadas besar pun berlaku lah. Air tak ada. Macam mana nak buat? Jadi kata ulama, pertama dia tayamum mengangkat hadas besar dulu. Kan? Mengangkat hadas besar. Sebab nak clearkan hadas besar dia tadi itulah. Sebab dia dalam keadaan berhadas besar. Kemudian tayamum untuk mengangkat hadas kecil. Jadi kalau dia buat benda yang membatalkan wuduk, maka tayamum hadas kecil dia yang batal. Faham tak? Tayamum hadas besar tak batal. Boleh faham? Sebab tayamum hadas besar tu tayamum yang ganti tempat hadas besar. Dia membezakan. Dua-dua tayamum sama kat muka dengan tangan. Jangan tayamum hadas besar pergi guling atas tanah. Nak muka tangan juga. Cuma niat tu. Niat ni ganti tempat mana? Kena clear. Jadi kalau dalam keadaan bertayamum untuk hadas besar, dia diharamkan untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika berhadas kecil sahaja. Jadi kalau yang batalnya batal tayamum hadas kecil sebab dia buat benda 4 tadi itulah, maka yang batal tayamum hadas kecil. Tayamum hadas besar tak batal. Faham? Sebab yang batal hadas kecilnya itu saja. Jadi yang dia tak boleh buat benda-benda yang diharamkan bagi berhadas kecil. Macam tu. Ini rujukan dalam kitab Nailur Rajak, syarah kepada Safinatun Najah. Baik. Kemudian yang kedua, melihat akan air. Melihat akan air ataupun dapat air jika ia tayamum kerana ketiadaan air. Okey, dia nampak air ataupun dapat air, ataupun air tiba-tiba datang. Tadi tak ada, tiba lalu orang jual air. Air mineral lah, bukan air sirap tak boleh. Tapi dengan syarat tayamum dia itu tayamum kerana tak ada air, maka batal tayamum dia. Tapi kalau tayamum kerana sakit, biarlah 2 lori lalu bawa air pun tak boleh. Tak batal tayamum dia, sebab tayamum dia bukan kerana tak ada air, tayamum dia kerana sakit. Ini tayamum kerana tak ada air. Tiba-tiba air datang ataupun air baru sampai, air baru masuk, maka automatik tayamumnya batal. Automatik tayamumnya batal. Okay, baik. Kemudian ada dobitnya sikit. Maksudnya dia kata, dia merasakan tawahum. Tawahum ni keraguan. Ada sangka-sangka. Ada air kerana melihat fata morgana atau awan yang mendung. Dia nampak daripada jauh macam ada air, fata morgana, macam cerita Siti Hajar berlari-lari anak sa'i tu. Dia nampak macam ada air. Jadi dia sangka air. Bila sangka air, maka batal.
Walaupun mungkin sangkaannya tak betul, tapi bila hati dia kena yakin tak ada air, baru sah tayamum. Tapi kalau ragu-ragu rasa ada air ni, tak boleh lagi tayamum. Macam kita sebut hari tu, kena cari air lingkungan. Kalau syak atau zon, kena cari lingkungan 300 hasta. Kalau yakin ada air, kena cari lingkungan 9,000 hasta, samaan dengan 4.5 km. 300 hasta tadi 150 meter, betul kan? Aduh. Ataupun dia tengok awan mendung. Awan mendung alamatnya, adat kebiasaan kita faham, bila awan mendung maknanya nak hujan. Bila nak hujan maknanya air akan turun. Jadi dia tak boleh lagi tayamum. Kalau tayamum dah, batal tayamum dia, sebab saja air datang. Dia pun mendung dah pula, dah mayang cepat-cepat lah. Tak boleh dah. Sebab bila nampak mendung, makna kata hujan nak turun. Walaupun kata takdir kata hujan tak jadi turun, mendung saja. Tapi kerana ada sangkaan tu berat kepada air nak datang. Macam tu. Ataupun kita kiaskan pula dengan keadaan kita hari ini, mula kita tayamum, tiba-tiba dengar air baru masuk kat tangki. Terdengar, air baru masuk ni, batal tayamum. Sebab sangkaan kita ada air, rupanya bukan air, beruk, kera dalam tangki. Nampak? Barulah boleh ambil balik tayamum. Tengok memang air tak ada sungguh. Tu. Batal tayamum jika ada perasaan sebegini, dia kata. Ada perasaan, makna ada perasaan sangkaan ada air. Jika masih belum solat, tapi ingat syarat di luar sembahyang. Jika sudah berada dalam solat, tapi kalau memang dah sembahyang, tengah-tengah sembahyang tengok awan dong, atau tengah-tengah sembahyang air datang, maka tidak batal solatnya, tapi dengan syarat. Ada syarat pula. Jika dia solat di tempat yang biasanya memang tidak ada air, maka solatnya memang tidak batal dan tidak perlu diulang. Solatnya tidak perlu diulang, maknanya tak perlu qada. Kalau dia semayang, masa dia semayang tu tempat yang memang kebiasaannya memang tak ada air, tengah-tengah padang pasir ke apa dan sebagainya, pada urufnya kata memang tak ada air lah tempat ni, maka dia semayang dalam keadaan bertayamum tadi, solatnya tak perlu diqada semula walaupun dia dah sampai kat tempat yang ada air. Sebab solatnya tadi didirikan masa tempat yang memang tidak ada air, tidak perlu diulang. Jika di tempat itu kadang-kadang ada air, kadang-kadang tak ada, sama banyak antara ada air dan tak ada, maka solatnya juga tak perlu diulang. Kalau tempat tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, nasib baik ada, nasib tak baik tak ada, kan? Ambil uduk tak apa lagi. Kalau tengah terberak, tadi masa masuk try buka ada, lepas dah melepas 2 das, buka-buka tak ada, sudah. Nampak? Kan? Maksudnya macam tu. Tempat tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi bukannya sekali-sekala. Ini memang macam tu lah hari-hari pun. Kadang-kadang ada air, kadang-kadang tak ada air. Maka solatnya dalam keadaan bertayamum tidak batal dan tidak perlu diulang semula. Jika di tempat itu biasanya ada air, tempat tu pada uruf kebiasaannya memang ada air, tiba-tiba tak ada air ketika dia berada kat situ, maka solatnya perlu diulang semula. Itu. Maka solatnya perlu diulang semula, kena qada semula. Tempat kita ni biasa ada air, tiba-tiba satu hari tak ada air, kita pun tayamum. Nanti bila ada air esok, kena ganti balik, kena qada semula. Banyak mana. Maka solatnya perlu diulang semula apabila ada air, kerana solat itu adalah untuk menghormati sahaja. Semayang masa tayamum sebelum tu kerana kadar menghormati sahaja. Semayangnya tidak dikira sah kerana kebiasaannya ada air. Ini disebut di dalam kitab Nailur Raja' Al-Bujairimi dan Idaman Penuntut. Maknanya kukuh lah, sampai 3 kitab sebut benda ni. Dan lagi ditambah di dalam kitab Nailur Raja', dia tambah lagi perkara-perkara yang boleh membatalkan tayamum,
ialah yang tak ada dalam kitab kita ni. Kitab kita ni dia tulis 3 je. Dalam kitab Nailul Rajak dia tambah lagi 2. Apa dia? Ada kemampuan untuk membayar harga air tanpa ada penghalang seperti hutang. Contoh, kita tayamum, tiba-tiba ada orang bawa datang air tapi dia jual mahal. Kalau dia jual mahal sangat dan kita tak mampu nak membelinya, kalau kita beli mudarat kita, tak ada duit untuk buat makan pula. Jadi tak perlu beli walaupun air tu ada. Maka bau sah tayamum. Tapi kalau harganya murah, kita mampu beli, dan kalau kita beli pun tak mendatangkan mudarat, tak menyebabkan kita berhutang. Ni tak disuruh berhutang, kita tak perlu berhutang. Kerana harganya murah dan tak mudaratkan, tak habiskan pun duit kita, dia jual 20 sen je. Maka wajib beli. Kalau dia dah tayamum, batal tayamum. Sebab air itu dikira mampu. Yang olehnya tak mampu. Ataupun lagi ditambah dalam Nailul Rajak, hilang sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Kita cek balik perkara-perkara ataupun syarat-syarat tayamum, kemudian kita lawankan dia balik saja. Maknanya perkara-perkara yang tidak kena syarat tayamum, maka terbatal tayamumnya. Maksudnya begitu dalam kitab Nailul Rajak. Kemudian dia buat beberapa permasalahan. Sebelum tu kita baca ini dulu. Hukum-hukum orang yang tayamum melihat air atau mendapat air. Ada rupanya bawah ni. Yang tadi ketiga tak habis baca lagi. Murtad, iaitu keluar daripada agama Islam. Kalau murtad, batal tayamum. Tapi dalam kitab sebut murtad tak membatalkan wuduk. Itu dalam kitab Nailul Rajak. Murtad membatalkan tayamum, tapi murtad tak membatalkan wuduk. Wuduk tak batal. Kerana kata ulama, ni Syekh kata ni, bukan ana. Murtad tidak membatalkan wuduk kerana ia taharah yang kuat. Kerana wuduk tu taharahnya kuat. Jadi dia murtad tak batal, tak boleh membatalkan dia. Adapun tayamum taharah yang lemah, taharah yang sekadar kira nak tampung aja. Jadi dia lemah. Bila lemah, bawa datang murtad, batal dia. Sebab dia lemah. Macam tu. Ini huraian daripada ulama lah. Baik. Kemudian balik ke kita sini tadi. Hukum-hukum orang yang tayamum melihat air atau mendapat air. Pertama, jika ia tayamum kerana ketiadaan air dan ia belum mengerjakan sembahyang, maka tayamumnya jika ia tayamum kerana ketiadaan air dan ia belum mengerjakan sembahyang, maka tayamumnya batal. Dekat kitab yang cetakan baru dia tulis apa? Batal. Sebab yang kitab lama dia berhenti sampai maka tayamumnya saja, kan? Tambah batal. Sebab apa? Sebab dia tayamum kerana tak ada air, kemudian dia belum sembahyang. Lepas tu dia nampak air. Maka batal. Sebab belum sembahyang. Tapi kalau dah sembahyang, tak batal. Dalil kerana kata ulama, solat fardu tidak boleh dibatalkan melainkan Allah panggil atau Nabi panggil, atau masalah-masalah darurah yang lain. 3. Ingat solat fardu jangan suka-suka batal, hukumnya haram, berdosa. Jangan buat lengan. Kita tertinggal anak kunci, kita pergi batalkan. Dah takbir ni, Allahu Akbar, Allah kunci tinggal pula kat motor, kita batalkan, haram hukumnya. Ni banyak orang buat, dia tak tahu. Tak boleh semayang fardu. Semayang fardu ni boleh batal 3 sebab je. Allah panggil. Allah panggil masuk benda, matilah dah Allah panggil. Yang kedua, Nabi panggil. Zaman sahabat, zaman Nabi, sahabat tengah semayang, Nabi panggil dia, Nabi panggil nama dia, dia tak sahut. Dia teruskan semayang. Habis semayang, berlari dia ke Nabi. Ya Rasulullah, tadi engkau panggil aku, ya Rasulullah. Kata Nabi, yalah aku panggil, kenapa tak nyaut? Maaf ya Rasulullah, aku sedang solat. Nabi kata, lepas ni lain kali kalau aku panggil, batal semayang. Sebab aku panggil, Nabi panggil. Itu kata ulama, Nabi batal semayang. Zaman kita tak adalah Nabi panggil, kan? Yang ketiga, kerana darurah yang penting. Contoh, nampak ada budak baby nak terjatuh dalam kolah, kita nampak depan mata kita, berhentikan semayang, selamatkan dia dulu, kerana masalah tu mudarat yang lebih besar. Itu boleh. Selain itu tak boleh. Semayang sunat tak boleh. Semayang sunat boleh batal. Semayang sunat mak panggil, wajib batal. Sebab panggilan mak penting.
Walaupun tengah tahiyat akhir dah. At-tahiyatul tengah tu. Dia pun bukan main nak masuk dah lah payah. Tiba mak panggil, mak. Ya mak. Kena sambut. Kita tak wak tawaduk. Mak. Jadi anak derhaka. Itu yang ada kisah yang pasal dia difitnah kan, oleh seorang pelacur. Kes sebab dia semayang tak sambut mak dia panggil. Kalau ibadat sunat boleh batal sebab kundi tertinggalkan, boleh batal ibadat sunat. Tapi semayang yang fardu tak boleh suka-suka batal. Tapi kalau belum sempurna bar boleh. Macam Allah nak kunci. Jadi belum masuk lagi semayang sebab baru dia masuk semayang ni dengan lafaz Allahu Akbar baru masuk. Sampai bar tu. Gitu. Jadi boleh nah? Jadi itu. Jadi batal semayangnya kalau tayamumnya dia bukan batal semayang, belum semayang lagi, maka tayamumnya batal. Kedua, jika ia tayamum kerana ketiadaan air ketika bermukim dan ia sudah masuk mengerjakan semayang, maka batal tayamumnya. Okey, baik. Yang kedua ni macam mana pula? Dia tayamum sebab tak ada air, tapi ketika bermukim. Bermukim ni apa? Dia ada 3 istilah. Pertama musafir, kedua mukim, 3 mastautin. Okey, apa dia musafir? Musafir orang yang dalam perjalanan, yang dia pergi ke mana-mana tempat, niatnya kurang daripada 3 hari, tu panggil musafir. Dia sampai tempat tu, dia nak duduk kat tempat tu kurang daripada 3 hari, namanya musafir. 3 hari tu nak kira masa bila? 3 hari ni tak masuk hari datang dengan hari balik. Okey, tak masuk hari datang hari balik. 2 pandangan, 2 pendapat ulama. Yang pertama, kira ikut jam. Contoh, kita sampai di satu tempat tu 10 malam, maka 10 malam hari tu sampai 10 malam hari esok dikira 1 hari. Lepas tu hari kedua sampai 10 malam usul nak. Jadi itu yang panggil 3 hari. Bawah 3 hari ni musafir. Lebih 3 hari bukan musafir dah. Tapi musafir tu kena niat masa nak bertolak. Kita nak tolak dari sini, kita niat dulu. Kalau aku sampai kat Johor nanti, nak duduk berapa hari? Kalau kita niat kurang daripada 3 hari, sampai sana dikira musafir. Tapi kalau duduk sini lagi niat nak duduk seminggu, maka sampai sana tak jadi musafir. Sebab niat dia nak duduk seminggu, walaupun tak duduk seminggu. Contoh. Itu kena faham. Musafir tu atas niat. Kalau dia tak niat, tak tahu lagi lah nak duduk berapa lama, ikutlah, tak boleh jamak kasar. Masa perjalanan je boleh. Dia tak dikira musafir sebab tak ada target. Orang panggil tak ada takyin. Tak ada dikhususkan. Ada. Itu bagi orang yang tak ada niat berapa hari nak duduk, maka tak dikira musafir bila sampai sana. Tapi dalam perjalanan dikira musafir, walaupun lebih 3 hari. Katalah nak sampai Johor tu, orang 5-6 jam sampai dah. Dia 6 hari baru sampai. Teruk nak bawa macam mana. 6 hari baru sampai. 6 hari tu boleh jamak kasar. Sebab 6 hari tu semua musafir. Sebab dia belum sampai. Bila sampai baru kira berapa hari duduk. Tu kena faham. Kadang dia pening, dia pergi campur hari dia bertolak. Tak, hari pergi tak campur dengan hari balik. Tu. Itu pendapat kedua, kata ulama, kira hari. Maknanya hari dia sampai tak kira pukul berapa pun. Kalau dia sampai hari Isnin tu tak masuk hari kiraan. Isnin tu dikira hari sampai. Jadi bila mula nak kira hari pertama? Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat baru balik. Boleh Jumaat balik sebab Jumaat bukan hari duduk. Jumaat hari nak balik. Jadi hari Jumaat pun tak masuk dalam lingkungan 3 hari tadi. Boleh faham? Tu kiraan dia. Tu baru tahu jamak kasar. Ini dia pergi buat tahu macam mana. Dia balik rumah dia duduk pondok sini. Balik rumah
3 hari jamak kasar, hari keempat baru sembahyang tamam. Kita kata awak, 3 hari musafir. Musafir tekmu. Kalau mu niat dah lebih 3 hari, walau mu datang macam mana pun rumah siapa tak boleh. Kena faham. Lepas tu kena faham istilah watan. Dia ada watan. Watan ni maknanya tempat tinggal kita. Bila tempat tinggal watan, walau balik kurang 3 hari pun tak boleh jamak kasar. Contoh watan ana dekat Mahat Tafiz Kiam. Sinilah. Sebab ana dah istihar, ana jadi penduduk sini. IC pun pakai sini dah. Anak bini kita membesar pun sini juga. Nah, jadi inilah rumah kita. Jadi walaupun ana ada kuliah kat manalah, kata kuliah KL, balik sini singgah sekejap je nak top up barang. Lepas tu nak pergi Penang pula. Jadi bila balik rumah tak boleh jamak kasar. Sebab rumah ni watan. Walaupun balik sat je kurang daripada 3 hari. Tapi kalau yang bukan watan boleh. Contoh rumah ana istihar sini. Rumah di Putrajaya tu walaupun ana lahir sana, membesar sana masa kecil, tapi ana tak istihar, ana orang sana. Situ jadi rumah mak saja. Bila rumah mak itu bukan watan. Bila balik rumah mak kurang 3 hari boleh jamak kasar. Faham? Tu. Lepas tu kena tengok pula lalu karyah. Lalu kawasan karyah dia. Lalu karyah zero balik. Faham? Contoh anak pergi KL. Musafirlah KL. Lepas tu dari KL nak pergi Penang. Kan? Ikut jalan dalam nak ngelak tol. Tapi tak singgah rumah. Lalu depan ni. Lalu depan ni. Tapi tak semayang siap-siap lagi jamak. Jadi jarak daripada KL tadi memang lebih 2 marhalah dah. Lebih 90 km dah. Lebih 89 km dah. Tapi bila sampai je dekat Masjid Batu 26 tu, masuk bukan masjid, masuk kawasan karyah. Kawasan karyah Masjid Batu 26 sampai dekat simpang kedai Pak Ya situ. Masuk je kawasan karyah, maka angka 2 mahalah tadi tak kira dah, dia jadi kosong balik. Dia jadi kosong balik. Lepas tu kira pula anak ke Penang tu pula berapa? Kalau jauh baru jadilah musafir balik. Tapi kalau ana balik daripada Kuala Lumpur masih lagi musafir, masuk kawasan karyah jadi kosong. Lepas tu ana singgah kedai depan ataupun ana singgah Masjid Batu 26 ke, di semayang jamak situ tak sah. Sebab dah jadi kosong. Sebab itu kawasan karyah kita. Aduh. Dulu ada budak pondok dia tak faham. Tok guru suruh hantar barang dekat Kedah, naik storm hari Jumaat. Jadi dia pergi jamak, siap-siap semayang Jumaat. Lepas semayang Jumaat dia semayang asar, jamak lah dengan qasar asar, buat 2 rakaat. Tapi dia semayang tu dah lah dalam kawasan karyah, masjid karyah. Lepas tu dia balik pula pondok, pergi ambil barang, tambah pula barang. Lepas tu baru nak pergi, tak boleh. Dia nak ni kena keluar daripada karyah dulu. Nak kena keluar daripada karyah. Ada kaul yang sedikit ringan, dia kata boleh, tapi dengan syarat, contoh kita nak keluar rumah dah siap-siap dah ni. Biasalah orang perempuan lambat, setting tudung saja kat 2 jam setengah. Nampak? Tu baru pakai tudung, baju tak pakai lagi. Tudung 2 jam setengah. Jadi kita siap sekejap je, dia lambat. Lambat masuk dah Zuhur. Kita cadang tadi nak Zuhur kat luar. Jadi terus boleh jamak kasar. Tak, dia punya pasal Zuhur dah kumandang dah azan kat sini. Kita boleh kita niat nak semayang Zuhur nanti kat luar nak buat jamak. Tapi dengan syarat bila kita keluar nanti Zuhur mesti buat tamam 4. Tak boleh buat kasar. Asar saja boleh jamak masuk dalam Zuhur dan boleh kasar. Tapi itu kaul yang orang cakap apa, bukan jumhur, kaul yang ada ringan, untuk orang cakap apa nak boleh selamat lah, gitu. Tapi yang eloknya kena keluar karyah dulu. Tu cerita dia. Cerita jamak kasar lah pula. Sebab ni banyak orang pening, kan? Banyak orang pening. Jadi nak kena faham betul-betul. Ni memang ikut hentam semayang. Mana boleh. Baik, tadi balik. Jika ia tayamum dan air ketika bermukim, jadi 3 tadi. Musafir faham dah. Kemudian bermukim. Apa makna mukim? Mana mukim? Dia macam musafir tadi, tapi tinggalnya lebih 3 hari. Mukim. Macam antum semua ni mukim. Sebab ini bukan tempat tinggal korang. Ini korang singgah saja.
Nak duduk sini sebab nak mengaji. Atas dasar niat hajatnya mengaji. Mana lepas habis mengaji baliklah kot. Kan? Macam anak bukan niat mengaji dah, memang niat khidmat tu sini, memang duduk besar sini. Itu memang jadi tempat tinggal sendiri. Kan? Memang rumah kita pun rumah kita sendiri pun. Tapi macam pondok ni bukan rumah kita sendiri. Pondok ni orang cakap nak kata sewa tak sewa lah, tapi tempat tompang. Sebab tu perkataan pondok asal perkataannya funduk dengan huruf fa. Funduk ni maksudnya hotel. Kalau kita pergi Mekah Madinah, kita akan jumpa banyak dia tulis funduk, funduk, funduk. Jangan kita kata, wah ada kat pondok kat sini. Tak, tu bukan pondok, tu funduk. Funduk tu hotel. Maknanya bila masuk hotel, bukan orang nak duduk selama-lamanya. Duduk sementara. Duduk sementara tu panggil mukim. Tapi duduknya lebih 3 hari. Tu panggil mukim. Yang ketiga, mastautin. Mastautin macam Ana sebut tadi, memang dia tinggal terus sini. Macam Tok Guru. Tok Guru mastautin. Atau penduduk-penduduk kampung sini, memang rumah dia sini dah. Tu panggil mastautin, tinggal tetap. Tu. Yang ni dia kata mukim, maknanya dia lalu je, tapi lebih 3 hari dia duduk situ. Kemudian dia tayamum. Dan ia sudah masuk mengerjakan semayang, dan dia dah semayang, maka batal tayamumnya kalau dia nampak ada air. Faham? Sebab dia bermukim. Gitu. Ketiga, jika ia tayamum kerana ketiadaan air ketika musafir. Ni musafir pula. Musafir, faham apa beza musafir dengan mukim? Mukim lebih 3 hari, musafir kurang 3 hari. Dan ia masuk mengerjakan semayang, maka tidak batal tayamumnya. Kenapa kita kena faham istilah? Kerana hukumnya berbeza. Musafir tak batal tayamum, mukim batal tayamum. Beza mukim dengan musafir. Kenapa? Tanya kenapa dah ulama buat gitu. Tanya ulama lah, mana aku tahu. Keempat, jika ia tayamum atau seumpamanya, maka tidak batal tayamumnya. Yalah, sebab dia bukan tayamum kerana tak ada air, dia tayamum kerana sakit. Walaupun nampak air mencurah macam mana pun tak batal tayamum, sebab dia tayamum bukan kerana tak ada air, tayamum kerana sakit. Selesai. Tidak sah menghimpunkan 2 semayang fardu dengan 1 tayamum. Ni diulang balik yang sebelum ni. Kita dah hurai dah sebelum ni, tapi tak apalah, kita baca. Dia kata tak sah menghimpunkan 2 jenis semayang fardu dalam 1 tayamum, sekalipun semayang jamak. Zuhur dengan asar, dua-dua tu fardu. Zuhur pun fardu, asar pun fardu. Dia buat jamak, 1 tayamum tak sah. Yang sah zuhur saja. Dia kena tayamum lain, kemudian semayang asar. Hendaklah tayamum bagi tiap-tiap semayang fardu. 1 fardu, 1 tayamum. Ingat. Tapi taklah habis fardu tu tayamum batal. Tayamum tak batal. Cuma 1 tayamum, 1 fardu. Pegang situ kemah-kemah. Dan bagi tiap-tiap semayang nazar. Dan tayamum juga untuk 1 tayamum, untuk 1 semayang nazar. Kerana semayang nazar pun dikira semayang fardu. Kerana nazar tu maknanya wajib, sebab dia berjanji. Tidak sah menghimpunkan 2 tawaf dengan semayang. Dia tayamum, kemudian dia tawaf, lepas tu semayang. Tak boleh. Kerana tawaf silap. Tidak sah menghimpunkan 2 tawaf, 2 kali tawaf. Tak boleh. Yang tawaf yang fardu lah. Ada pun kalau barang sunat tak apa. Ini nak ceritanya barang-barang fardu. Dengan semayang. Dan sembahyang Jumaat dengan 2 khutbahnya. Berkenaan sembahyang Jumaat ni dalam kitab ni kata tak sah, tapi kita baca dalam kitab lain dia berlaku khilaf. Tapi untuk mengambil jalan ihtiyat, berhati-hati, kita ambil yang jalan tak sah. Jadi kita ambil lah 2 kali kalau dalam keadaan bertayamum tadi. Kerana takut-takut memang tak sah. Walaupun di sana ada khilaf. Dengan tayamum yang 1 selesai. Harus mengerjakan beberapa semayang sunat dengan tayamum yang 1. Adapun semayang sunat 1 tayamum boleh, tak ada masalah. Selesai. Jadi itulah berkenaan dengan hal-hal tayamum. Kemudian kita ambil masa sikit boleh untuk menjawab ada 3 soalan.
Kita jawab ringkas-ringkas je. Di soalan ni bagusnya, kadang kita dapat ilmu walaupun bukan pada babnya lagi. Sebab nak tunggu bab tak tahu bila nak sampai. Jadi kadang soalan tu mendahului bab. Tapi tak apalah. Assalamualaikum Ustaz, saya ada soalan. Apa beza semayang and solat? Kenapa kita selalu gunakan perkataan semayang? Kenapa kita tak kata solat? Sebab semayang ada juga digunakan kepada agama lain. Macam kita mengucap 2 kalimah syahadah. Tiada Tuhan yang kusembahyang melainkan Allah. Sebab Tuhan ini banyak digunakan pada agama lain. Sedangkan Allah ini khusus kepada kita sahaja, iaitu Islam. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Jadi soalan dia mudah fahamnya, kenapa kita guna perkataan semayang? Kenapa kita tak guna perkataan solat aja? Kenapa ada kadang-kadang sebut semayang, kadang sebut solat? Ada beza ke semayang dengan solat? Beza? Ada? Sembahyang tu dipanggil ismul jins. Ismul jins ni maknanya kata nama jenis. Jenis ni maksudnya dia berbentuk umum. Sebab tu perkataan semayang juga digunakan bagi agama lain. Orang Hindu ke Buddha ke, kita nampak dahi 3 line. Ada satu dulu anak praktikal dekat Kilang, ada satu India tu, selalu dia datang mesti 3 line atas dahi, kan? Sekali tu tengok dahi dia bersih, tak ada. Kita tanya, tak semayang ah? Kata, ya. Nah, dia pun bukan tahu pun. Dia duduk saja. Dia pun tak percaya. Lepas tu kenapa semayang? Saya punya mami suruh lah, dia kata. Mak dia suruh. Nampak? Maknanya, jadi bila sebut perkataan semayang, dia bentuk umum. Hindu pun pakai semayang, Buddha pun pakai semayang, Islam pun pakai semayang. Tapi bila sebut solat, khusus untuk orang Islam saja. Orang kafir tak kata, solat lah. Ni tak ada lain solat pun. Mana dah, itu tak panggil solat. Itu orang panggil semayang saja. Sebab tu semayang tu ismul jins, nama bagi jenis. Kalau solat ni nama yang khusus yang bagi kita ibadat semayang ni lah, yang kita buat ni lah. Itu apa maksud, nak bagi faham ismul jin ni macam mana? Contoh macam ni. Perkataan manusia itu umum. Cina pun panggil manusia, India pun panggil manusia gak, duduk dalam hutan pun panggil manusia gak, duduk bandar pun panggil manusia gak. Semua ni panggil manusia. Tetapi setiap manusia ada namanya, nama yang khusus. Wan, Cai, Azam. Tapi dia manusia tak? Manusia. Jadi manusia itu ismul jins, kata nama bagi satu benda. Maknanya nama yang berbentuk umum. Adapun nama khususnya, nama orang tu sama juga. Semayang tu umum. Tapi bila sebut solat, khusus kepada Islam. Dan lagi bezanya bahasa. Semayang tu bahasa Melayu, solat tu bahasa Arab. Kemudian dimelayukan, tulislah SOLAT, asalnya as-salatu, as-salah, kan? Itu je. Kenapa kita selalu gunakan perkataan semayang? Ikutlah, terpulang nak pakai perkataan semayang boleh, nak pakai perkataan solat pun boleh, asalkan makna semayang dan solat yang kita maksudkan itu ialah semayang kita, solat kita. Tu je. Tak ada masalah. Tak ada jadi rosak akidah ke, tak ada masalah. Itu hanya dari sudut masalah perkataan sahaja. Ya. Jadi jangan dibesar-besarkan soal perkataan. Kemudian dikata masalah terjemahnya, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kenapa kita sebut Tuhan? Dia kata. Kan Allah kan? Kenapa tidak ada Allah yang disembah melainkan Allah? Tak kepelik. Sebab tu cakap Tuhan tu ismul jins, perkataan umum. Tak ada Tuhan membatalkan segala bentuk sembahan yang orang anggap itu sebagai Tuhan, sedangkan bukan Tuhan yang sebenar. Adapun illallah, Tuhan yang sebenar hanya semata-mata Allah. Jadi kalau sebut tidak ada Allah yang disembah melainkan Allah, kan tak pelik itu. Kerana Allah bukan ismul jins. Allah tu nama sebenar bagi Allah. Allah bukan, sebab tu kita syarah dulu masa syarah basmalah. Kita kata perkataan Allah tidak boleh disamaertikan dengan perkataan God ataupun Tuhan ataupun Jesus ke atau sebagainya.
Sebab tu bila puak-puak Bible nak pakai perkataan Allah untuk mengganti tempat God, God. Nah, kita kata tak boleh. Kerana apa tak boleh? Kerana Allah yang sebenar. Adapun God tu ismul jin, kata umum. Macam-macam. Nah, perkataan Tuhan, kata ulama, itu ma'budun, yang disembah, tetapi belum tentu bihaqqin atau bil batil, dengan yang sebenar atau dengan yang batil. Sebab dewa pun orang panggil Tuhan juga, tapi bil batil, bukan sebenar. Ma'budun bil batil, disembah tapi batil. Dewa sebagainya lah, kan? Adapun Allah ma'budun bihaqqin, yang disembah dengan yang sebenar-benarnya. Itu Allah. Jadi betul dah lah ulama tulis terjemah tu, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tapi tak apalah, dia nak tanya untuk kefahaman. Ni ada gitu. Baik, itu selesai. Soalan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya semayang sikit boleh? Semasa sujud kita tak melipat jari kaki kita, apakah sah solat kita? Sebab ada saya dengar tidak sah sujud jika tak melipat jari kaki, tidak sah solat. Jika yang tak melipat jari kaki itu imam, apakah makmumnya terbatal juga solat? Semayang sujud jari lipat. Jumhur ataupun pendapat yang asah, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat di kalangan ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama fiqh mengatakan tidak sah sujudnya. Bila sujudnya tidak sah, maka tak sah semayang. Wajib ketika sujud mesti menyampaikan perut-perut anak jari. Maksud bila perut-perut anak jari maknanya yang sini, bukan sini, sini. Mesti melipatkan jarinya semampu boleh, sekira-kira. Tetapi ada pandangan yang kecil. Kalau memang cuba dah tak boleh juga, dia kena letakkan kaki kemudian ditekankan sedikit. Yang memang sepakat ulama kata tak sah, dilipatkan ke belakang begini. Itu memang tak sah. Sujudnya batal. Bila sujudnya batal, tidak diulang kembali sujud ini. Kalau dia sujud buat macam ni, lepas tu dia sudah silap, dia pun betul balik, tak batal lagi. Tak, ni sampai ke sudah semayang macam ni, batal. Kemudian dia kata kalau imam buat macam tu, macam mana? Okey, kalau makmum sedar kebatalan imam, bukan hanya lipat gini, apa-apa saja kalau makmum nampak imam tu batal, makmum ikut juga makmum batal. Okey, faham? Dia nampak imam tu batal. Nampak tak nampak macam mana? Kain pelikat koyak. Nampak? Kalau koyak kecil tak apa, besar bola koyak. Gitu, nampak habis ponggong. Kan? Lepas tu dia tak apa. tak apa, dengan makmum batal. Dah tahu dah imam batal, pergi semayang lagi. Tapi kalau dia nampak imam batal, kemudian dia niat mufarakah, dia pun keluar daripada semayang, maka semayang makmum selamat. Sebab dia mufarakah. Dia keluar daripada jemaah, maknanya dia tak ikut imam dah. Ikut imam yang batal, makmum pun batal lah. Ikut pemimpin tak betul, rakyat pun jadi tak betul. Macam tu lah kunci dia. Tu. Jadi kalau makmum yang tak lipat jari, makmum tu je lah batal, imam tak batal. Kenapa pula imam nak batal? Nampak? Makmum tu je lah batal. Tapi ni bagi imam. Sebab tu imam dia kena betul-betul. Sebab dia ni untuk orang belakang semua, kan, makmum semua. Okey, selesai. Kemudian soalan 3. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika isteri telah melakukan zina, hubungan seumpama suami isteri dengan lelaki lain, adakah dikira dayus sebagai suami? Apa yang perlu saya lakukan? Ni kes berat ni. Baik. Isteri melakukan zina dengan perempuan pula, dengan lelaki yang lain. Kemudian katalah isterinya bertaubat, minta maaf gini-gini, suami pun memaafkan. Suami pun terimalah balik. Bagus suami dia. Kalau kita payah kan? Suami dia boleh terima, kan? Jadi dia soalan dia, adakah dia jadi dayus? Okey, ini kupasan yang sangat panjang oleh di kalangan alim ulama. Pertama sekali kita kena faham dulu hukuman orang berzina ni. Dia ada dua. Satu dipanggil muhsan, satu lagi panggil bukan muhsan. Penzina muhsan, penzina yang sudah bernikah. Dia dah jadi suami isteri, lepas tu dia berzina dengan lelaki perempuan lain.
Hukuman ikut hudud, rejam batu sampai mati. Sampai mati, bukan sampai sakit, sampai mati. Direjam dengan batu. Ni hudud dia. Yang awak main. Supaya nampak beratnya ni. Sebab ni zaman lah ni, zaman kita ni, hati-hati. Nah, lelaki pergi kerja, bini main pecebuk. Dengan bangla pula tu. Nah, lah kali dia bawa bangla datang ke rumah. Zina pula kat rumah. Lepas tu dapat anak. Suami ingat anak dia punya anak bangla. Patut warna lain sikit dia kata. Nampak? Zina. Ada banyak berlaku kes-kes begini. Nah, ingat kalau negara kita menjalankan hukum hudud, itulah hukum dia. Rejam sampai mati. Bagi penzina muhsan. Yang kena sebab 100 ni penzina bukan muhsan. Penzina yang single, dia belum nikah. Lepas tu dia berzina. Maka orang yang berzina ni akan disebat 100 kali, kemudian dibuang negeri selama setahun. Okey, yang tu. Kemudian persoalannya, adakah gugur hukuman bagi orang yang berzina sesudah dia bertaubat? Situ yang jadi persoalan. Orang ni dia berzina, kemudian dia taubat. Gugur ke tak gugur hukuman tu? Sebab ni hukuman ni hudud ni. Okey, baik. Jadi di sini berlaku khilaf kalangan ulama. Dua pandangan. Pendapat pertama, tidak gugur hukuman zina. Tak gugur. Maknanya kena laksana juga hukum. Maknanya kalau ikut kes yang soalan kawan kita ni tanya, memang bini dia tu walaupun dah bertaubat, kena rejam batu sampai mati. Tu dia. Nah, ini pendapat pertama. Tidak gugur hukuman zina. Walaupun setelah bertaubat. Bertaubat cerita lain, itu Allah ampun. Tapi hukum tetap dilaksanakan kerana hukum perintah Allah. Tu dia punya hujah. Dan pandangan ini dipegang oleh pandangan ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Yang tak ikut Hambali saja. Hambali setengah. Sebahagian ulama Hambali ikut. Tapi yang lain semua kata begini. Oh, berat ni. Antaranya hujah-hujah mereka, ulama-ulama ni berhujah kerana Allah menerangkan ayat-ayat hukum hudud ini, Allah bersifatkan dengan sifat umum. Allah tak kata dah taubat atau tak taubat. Allah cuma kata azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Dan perempuan zina dan laki berzina, hendaklah engkau sebat mereka dengan 100 kali sebat. Allah tak kata taubat tak taubat. Jadi bila bentuk umum, maknanya semua kena. Taubat ke tak taubat, kena. Ini hujah ulama. Dan hujah kedua, mereka mengatakan bahawa pernah berlaku di zaman Nabi, ada satu orang perempuan, dia datang jumpa Nabi dan berterus terang dengan Nabi zina yang dilakukan. Dan Nabi pun Nabi terima keampunan tu. Nabi suruh dia bertaubat dan dia pun bertaubat. Dan tetapi Nabi kata tidak boleh menggugurkan hukumannya di dunia. Mana Nabi laksanakan juga. Nabi laksanakan juga hukuman tu kepada perempuan tadi tu. Walaupun perempuan tadi dah menyerah diri kepada Rasulullah. Jadi tak boleh buat main lah. Itu pendapat pertama. Adapun di sana ada pendapat kedua. Kita cerita pendapat yang keras dulu supaya kita merasa takut. Pendapat kedua, gugur hukuman zina. Pendapat kedua, hukuman tu terbatal setelah dia bertaubat. Tapi dengan syarat, selagi mana hukuman tersebut tidak diadukan kepada hakim. Maknanya kes tu tak dibawa ke mahkamah. Maknanya dia ngadu kat suami dia je. Suami menangis. Suami pun tak apalah, aku maaf lah. Jadi dia tak pergi buat kepada hakim. Sebab kalau sampai ke hakim, hakim kena jalan hukum. Jadi kalau begitu, pendapat yang kedua kata digugurkan hukuman zina tu. Maknanya tak kenalah rejam sampai mati tu. Dan pendapat ini dipegang oleh mazhab Hambali dan sebahagian ulama Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Tapi kalau ikut mazhab kita Imam Syafi'i, dipegang pendapat pertama. Tapi sebahagian kecil daripada pendapat mazhab kita Imam Syafi'i pegang pendapat kedua. Jadi kalau nak selamat tu, pendapat kedua bolehlah pakai. Kerana adalah hujah-hujah mereka, Allah memaafkan orang yang sudah bertaubat. Kemudian ada hadis, at-taibu minaz zanbi kamalan zanbalah. Siapa yang bertaubat seperti orang yang tak pernah buat dosa, kalau taubatnya Allah terima sungguh-sungguh. Jadi itu atas dari kemaafan. Kemudian dari segi kita di Malaysia ni,
menurut fatwa yang dikeluarkan oleh mufti wilayah, dia ambil bahagian kesimpulan. Kita bersepakat, para ulama bersepakat bahawa hukuman ke atas penzina yang sudah bertaubat gugur selagi mana perbuatan tersebut tidak diadukan kepada hakim. Jadi kalau orang tu berzina kemudian dia bertaubat, kemudian tak diadukan kepada hakim, maka hukumannya digugurkan. Selagi mana dia tidak mencerita-ceritakan kepada khalayak ramai ataupun cerita kepada hakim. Maknanya rahsia itu dia dengan suami dia je tahu. Kemudian tapi taubatnya taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang sungguh-sungguh. Kerana kemudian mufti dikeluarkanlah antara ciri-ciri cara nak bagi ngelak. Dia kata suami kena cari punca. Sebab apa isterinya jadi berzina dengan lelaki lain? Mungkin kerana faktor pejabat yang sama. Jadi wajib suami perintahkan isterinya berhenti kerja atau kerja tempat lain, sebab takut benda berulang lagi. Kalau puncanya daripada Facebook, wajib mengharamkan Facebook bagi isterinya, ataupun apa-apa aplikation yang boleh menjerumuskan isterinya kepada bangla tadi. Dia kena tengok lah, kena cari punca. Jangan ampun, tak apalah saya ampun. Tengok esok buat pula. Bodohnya suami. Dan tu baru bodoh lah, tu baru dayus. Kita buat betul-betul lah. Dia kena begitu. Jadi inilah fitnah akhir zaman. Hati-hati. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsikan. Moga-moga menjadi ilmu kepada kita bersama. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.